Okey. Jadi seperti saya maklumkan tadi, bersama di talian kita adalah Puan Suzita Tusirin selaku Pengurus Besar Koperasi Perbadanan Putrajaya Berhad. Beliau akan berkongsi dengan kita pengalaman koperasi dalam mendepani cabaran dalam musim COVID-19 ini. Dipersilakan Puan Suzita. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Sebelum kita mulakan perkongsian saya pada hari ini, saya nak pastikan suara saya boleh didengar ya? Boleh ya? Boleh jelas ya? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang berbahagia Tuan Aminuddin Yahya, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Zaid Mat Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKM. Yang berusaha Tuan Christopher, Pengarah Zon Tengah Institut Koperasi Malaysia. Yang dihormati sahabat-sahabat kooperator, para usahawan dan para hadirin dan hadirat yang turut serta dalam Google Meet pada hari ini. Saya dimaklumkan penyertaan daripada pelbagai koperasi pada hari ini. Daripada Selangor, Lembah Kelang. Tadi saya nampak daripada Miri, Sarawak. Ada lagi ya? Selamat datang. Dan yang baru masuk ke Google Meet, selamat datang. Oh, Puan Roha dia dah share kita punya slide ya. Terima kasih. Nak saya yang share supaya saya mudah nak klik. Boleh? Okey Puan, boleh kalau Puan nak share daripada sana? Saya standby kat sini je. Okey. Izinkan saya share slide ya. Tak boleh lah pula. Puan kena tekan dekat button present now tu. Nampak tak? Tak ada Puan. Dia nampak ke? Okey, dia coming. Alright. Inilah cabaran antara cabaran cabaran pandemik kita. Okey, boleh ya? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Saya teruskan ya. Sebelum tu boleh ya? Okey. Sebelum tu saya nak share sedikit. Ni adalah data yang saya dapat daripada UNDP, hasil survey ke atas responden yang bekerja daripada rumah. 54% kalau kita tengok dekat sini didapati responden menyatakan kualiti hidup mereka bertambah lebih baik apabila mereka bekerja daripada rumah. Mungkin kalau mana-mana yang bekerja yang selalunya ambil masa 1 jam perjalanan pergi, 1 jam perjalanan balik, sudah 2 jam mereka keluar daripada rumah, 8 jam bekerja, so dah total 10 jam mereka dah menghabiskan masa di luar rumah. Seterusnya kita dapati juga 31 responden yang melaporkan terdapat penurunan kerja. Ini mungkin cabaran pekerja tersebut apabila bekerja daripada tak nampak apa-apa lah, hitam je. Tak nampak. Puan dah share slide belum? Dah. Puan nak intro dulu jadi belum naik slide. Oh, kalau macam tu Puan Rohan lah minta tolong. Okey, kalau saya share slide tapi saya terpaksa mute lah sebab nak boleh. Audio tu okey, sebentar. Okey. Ni hasil daripada dapatan daripada data UNDP lah. 31 responden menyatakan penurunan kualiti kerja. Ni mungkin pekerja yang dia agak terjejas dia punya kualiti kerja apabila bekerja daripada rumah, suasana kerja rumah. Rata-ratanya adalah wanita yang berumur 35 tahun hingga 45 tahun, di mana kebanyakannya pada usia ni lingkungan usia 35 hingga 45 tahun ini kebanyakannya ramai anak-anak yang masih bersekolah rendah. So dengan sibuk kita nak bekerja daripada rumah, kita nak uruskan anak-anak yang tengah PDPR, itu memberi kesan kepada mereka lah. Dan selebihnya adalah 15% responden melaporkan tiada perubahan. So sama je, kerja dekat office ataupun kerja dekat rumah, kualiti kerjanya sama. So ini adalah sebagai pengenalan, saya belum lagi intro ni.
Okay, next Puan Roha. Terima kasih. Ya Allah, ada asisten. Terima kasih banyak. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Suzita binti Tusirin, merupakan pengurus besar Koperasi Perbadanan Putrajaya ataupun dikenali sebagai Putrakop. Mendapat pendidikan di UPM mengambil jurusan Diploma Pembangunan Manusia dan saya menyambungkan kepada ijazah sarjana muda Sains HRD dan sempat menimba ilmu di Maktab Koperasi Malaysia yang sekarangnya IKM. Saya sempat mengambil sijil pengurusan koperasi. Masa ni tempoh mengambil sijil ni lama, 2 tahun, ada 3 semester. So tempoh dia tu dah macam saya ambil diploma dah. So lepas tu pengalaman kerja saya, selepas daripada saya study, saya sempat membuka butik perniagaan sendiri, pakaian dan juga andaman pengantin. Selepas tu saya sempat berkhidmat di Petronas Service Station di Equine Park selama lebih kurang 5 tahun lebih macam tu. Lepas tu saya berhijrah ke Koperasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia di LLM selama lebih kurang 5 tahun sebagai pengurus di sana. Dan seterusnya saya disunting oleh Koperasi Putrakop ni sehinggalah sekarang, Alhamdulillah. So next. Di sini saya nak kenalkan koperasi yang saya berkhidmat daripada tahun 2014. Koperasi kami dikenali sebagai Putrakop. Koperasi kami juga merupakan koperasi miracle yang mana tadi IKM ada sharekan juga. Koperasi miracle adalah memfokuskan kepada koperasi-koperasi yang pendapatannya bawah 5 juta akan dibantu dalam program miracle sehinggalah kita dapat melonjakkan pendapatan tu sehingga lebih 5 juta. So kami juga adalah merupakan peserta program KODE. Kami terpilih dalam lebih kurang daripada 15 koperasi yang terlibat dalam Satu Malaysia. Putrakop ditubuhkan pada 12 Disember 2013. Pusat operasi kami di Kompleks Perbadanan Putrajaya di Presin 3. Keanggotaan Putrakop terdiri daripada perkhidmat-perkhidmat Perbadanan Putrajaya, anak syarikat Perbadanan Putrajaya dan juga staf koperasi sendirilah. Keanggotaan kami sehingga hari ini mencatatkan lebih kurang 654 anggota. Tahun kewangan berakhir pada setiap 30 Jun setiap tahun. Ini saya ingin perkenalkan barisan anggota lembaga koperasi kami, ada 9 orang yang dipengerusikan oleh Encik Khalilur Rahman bin Kamaruzaman. Mungkin ada yang dah mengenalinya lah. Boleh teruskan? Ini adalah staf pengurusan Putrakop. Kami bahagian pengurusan ada lebih kurang dalam 30 orang dan tenaga kerja di onsite lebih kurang 30 orang. So total dalam 60 orang lah. Boleh teruskan? Ini adalah slide yang saya suka nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana saya rasa bangga untuk melihat, untuk berkongsi berkenaan dengan prestasi keuangan koperasi. Siapa lagi yang nak membanggakan diri sendiri kan kalau bukan koperasi sendiri kan. So kat sini saya ingin sharekan setiap tahun peningkatan daripada tahun awal lagi kami memulakan koperasi. Koperasi kami koperasi baru menjinak sehingga 7 tahun. So kalau kita lihat di sini peningkatan prestasi pendapatan tahunan kami meningkat dari tahun ke tahun. So kita teruskan puan. Apabila kita melihat pendapatan tu meningkat, kadang-kadang ada juga koperasi pendapatan meningkat tapi untung bersih tu mungkin tipis. Tapi bila tengok pada Putrakop, pada tahun kedua sahaja kita mengalami kerugian di mana masa ni adalah tahun kita memulakan operasi. Masa ni banyak kos-kos operasi yang kita gunakan. So ada sedikit kerugian pada tahun tersebut. Tetapi setiap tahun kami melonjak naik sehinggalah tahun 2019 dan sedikit penurunan pada tahun 2020 di mana masa 2020 ni adalah permulaan pandemik. Kat sinilah cabaran kami untuk memastikan kami punya pendapatan dan juga keuntungan boleh sustain. So seterusnya puan, ini adalah prestasi modal yuran dan juga modal share koperasi lah. Kalau ditengokkan dekat sini, peningkatan pertambahan modal yuran, kami ada modal yuran sebab kami ada perkhidmatan kredit. So kalau kita tengok modal share bertambah meningkat tinggi pada tahun 2019 hingga 2020. Di mana semasa ini saya
di sinilah menunjukkan anggota-anggota Putra Corp semakin bertambah yakin dan percaya dengan kemampuan koperasi untuk membuat bisnes yang memberi manfaat kepada mereka. Seterusnya, okey, kalau tadi berkenaan dengan modal yuran, bila dah nampak modal yuran tu meningkat, saya pasti anggota nak apa lagi kan? Mestilah nak dividen. So bila kita tengok di sini dividen, alhamdulillah Putra Corp mampu mengekalkan pengagihan pengisytiharan dividen daripada 10% bermula daripada 2017 sehingga 2020. 2014-2015 ini adalah tahun permulaan kami, memang kami tak declare dividen masa tu, memang belum ada keuntungan. So alhamdulillah kami meningkat dan inilah cabaran kami untuk memastikan pada tahun 2021 insya-Allah kami akan mengekalkan prestasi dividen ini. Okey, kalau kita tengok keuntungan saya dah share, modal yuran, prestasi keuangan, dividen semua saya dah share. So daripada mana keuntungan ni yang kami dapat? So ini adalah kegiatan aktiviti perniagaan Putra Corp. Kami menjalankan pembiayaan kredit, ada kodoh hasan tanpa interest, kami ada pembiayaan peribadi sehingga 100,000, kami ada pembiayaan peribadi kami interest alhamdulillah 4.1% saja. Lepas tu kami juga ada express loan RM200 yang mana anggota kadang-kadang dah ujung-ujung bulan tu ada sedikit kesempitan, so dia boleh datang je koperasi, dia isi borang, kita bagi on the spot RM200. Kadang-kadang kita segan kan nak jumpa kawan-kawan ke, mungkin dalam kita kesempitan masa tu boleh datang koperasi. Seterusnya kami juga adalah merupakan wakil ejen insurans dan takaful yang berdaftar, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas dan juga Etika Takaful. So seterusnya kami juga ada stesen minyak. Alhamdulillah masa permulaan Putra Corp ini ditubuhkan, kami mendapat satu bidang tanah di Presin 8 untuk dibangunkan stesen minyak. So seterusnya kami ada kedai Sebaneka Keumat. Yang ini kedai kami terletak di Presin 16, di Pasar Awam Presin 16, Keumat kami terletak di situ. Dan kami juga ada satu lot mini kios Keumat berada di sebelah Dataran Putra, dekat Masjid Dataran Putra. Kalau siapa-siapa yang pernah datang Putrajaya, dia mesti tahu Masjid Pink. Dekat situlah, sebelah tu je kami punya lot kios. So seterusnya kami juga ada penyelenggaraan dan pembersihan. Ini adalah perkhidmatan pembersihan. Kami mendapat kontrak untuk menyelenggara dan membersihkan kawasan di Kuartus Presin 11 dan juga Taman Warisan Pertanian. Kami juga ada lot-lot sewaan komersial. Kami juga ada perolehan dan pembekalan. Ini adalah aktiviti seperti pembekalan cenderamata, pembekalan alatan pejabat, pembekalan macam-macam pembekalan lah dekat sini. So untuk seterusnya adalah pakej pelancongan. Pakej pelancongan ni kami bekerjasama dengan travel agency yang berdaftar di dalam Malaysia dan juga alhamdulillah kami juga ada rakan kongsi, rakan kerjasama di London, travel agency yang berdaftar lah. So seterusnya, okey. Kalau tadi saya tunjukkan banyak aktiviti koperasi, so semasa pandemik ini, inilah cabaran kami. Kami hanya dapat memfokuskan 4 jenis perniagaan ini yang dapat menyumbang kepada semasa perniagaan semasa pandemik ini. Iaitu antaranya pembiayaan COVID. Dekat sini kami memberi pembiayaan COVID tanpa interest juga kepada anggota. Di sini memang niat kami untuk membantu anggota dengan maksimum pembiayaan hanya 2,000 sajalah. Alhamdulillah kami punya Putra Corp, anggota Putra Corp yang terdiri daripada perkhidmat Perbadanan Putrajaya, mereka tidak terjejas daripada segi gaji bulanan. So alhamdulillah kami tidak memberikan moratorium kepada mereka. So seterusnya adalah takaful kenderaan. Kalau kita lihat di sini takaful kenderaan adalah satu bisnes yang kami boleh push lah masa pandemik ni. Kami membuatkan secara online di mana kami punya pelanggan pun ada yang terdiri daripada luar daripada Putrajaya sebab kita guna online, so mudahlah. Benefitnya kami bagi 2% kepada yang bukan anggota dan 5% diskaun rebate kepada anggota-anggota Putra Corp. Seterusnya kedai Sebaneka
kedai sebarang aneka Kok Umat. Yang dekat sini bisnes kami masa pandemik ni, alhamdulillah Kok Umat memberikan sumbangan yang tinggi. Kalau sebelum PKP, rata-rata anggaran jualan kami hanya dalam 2,500 hingga 3,000 macam itulah. Tapi alhamdulillah semasa PKP, hikmahnya kepada koperasi kami, Kok Umat dapat memberikan sale, kenaikan sale lah. Ada yang satu hari tu boleh mencecah, masa mula-mula PKP dulu, yang masa diorang panic buying kan. So masa tu ada yang mencecah sehingga 15,000 sehari. So sekarang bila diorang dah tahu tak perlu panic buying, masih lagi mengekalkan lebih kurang kita boleh mencecah sehingga 7-8,000 sehari lah. So lepas tu dekat kedai Kok Umat ni juga kami alhamdulillah semasa pandemik kami mendapat pembekalan untuk penerima-penerima skim permai, bantuan bakul makanan daripada Kementerian Wilayah. Kami dapat supply untuk penerima skim ni dengan kami membekalkan voucher Kok Umat, so mereka dapat berbelanja dan ini adalah salah satu yang menyumbang kepada kenaikan sale Kok Umat lah. Masa Kok Umat ni juga kami sempat masa Ramadan yang lepas kami menyediakan tabung untuk infak. So mana-mana penyumbang infak yang nak menyumbang, kami hasil daripada kutipan duit yang dikumpulkan tu, kami dapat memberikan berkongsi rezeki kepada individu yang kami dah kenal pasti, dan juga kami juga sempat memberi sumbangan kepada rumah anak yatim Umi di Kajang. Seterusnya kami punya fasiliti penyelenggaraan semasa bisnes COVID ni, alhamdulillah kami mendapat job tambahan dengan membuat kerja-kerja disinfeksi di seluruh kawasan surau-surau, di lobi-lobi quarters dan juga Taska Tadika di Putrajaya lah. So next, bila kata bisnes ada yang menyumbang kepada kenaikan, dan ini pula ada saya nak sharekan adalah bisnes yang kami terjejas semasa pandemik, iaitu sewaan premis. Sebab Putra Corp prihatin dengan penyewa-penyewa premis kami memberi pengecualian kepada sewaan kepada premis penyewa-penyewa lah. So kalau kita nampak tadi dekat kita punya untung bersih tahun 2020 sedikit penurunan, ini adalah antara aktiviti yang menyumbang kepada penurunan tersebut. Dan kami juga sebenarnya ada kedai percetakan dan cerati. Masa kedai ni dibuka adalah pada Disember 2019. So PKP kita mula 2020 kan, masa bulan awal tahun 2020. So masa tu pun kami tak jangkakan ada pandemik. Kedai ini memang terjejas sebab mana-mana pembekalan untuk program-program yang dah dirancangkan kami tak dapat nak supply sebab program-program tersebut ditangguhkan, dan juga aktiviti pelancongan kami pun memang terjejas lah. So boleh next point. Tuan-tuan boleh follow lagi ke dah penat daripada pagi tadi? Kalau penat kena goyang-goyang sikit. Okay. Ini adalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah setahun kita berdepan dengan pandemik ni, saya pasti ada sektor ekonomi koperasi-koperasi yang amat terjejas dengan adanya pandemik ni. Dan ada juga koperasi-koperasi yang pada masa inilah mereka mencatatkan keuntungan tu lebih daripada biasa. Mana-mana koperasi yang dapat mengikuti rentak gelombang berniaga semasa pandemik, saya pasti memang dia akan meningkatkan sale tu lebih daripada yang biasanya. So pada tahun lalu saya yakin koperasi masih terkejut, tak tahu nak buat apa, tak bersedia. Sama juga macam kami di Putra Corp, kami tak bersedia lagi untuk mendepani COVID semasa tahun yang lepas. So pada tahun ni saya yakin koperasi, kooperator, usahawan-usahawan semuanya dah bersedia daripada strateginya, daripada cara nak buat macam mana, daripada perisainya, semua saya yakin semua koperasi dah tahu nak guna apa. Saya sendiri selalu ingatkan dekat staf-staf koperasi saya, setiap PKP yang dilaksanakan, sekiranya premis kami perlu ditutup, saya selalu berpesan, hanya premis sahaja ditutup. So aktiviti perniagaan kita tak tutup.
premis saja. So aktiviti perniagaan itulah yang kita perlu laksanakan dengan walaupun banyak kekangan. So apabila berlaku sahaja krisis pandemik ni, apa yang selalu saya ingatkan adalah kita kena tahu ada dua faktor. Satunya eksternal, luar kawalan kita, dan keduanya adalah internal, dalaman kita. Apa itu faktor-faktor eksternal? Faktor eksternal seperti dasar-dasar kerajaan, kalau tadi Tuan Aminuddin ada juga share dasar-dasar koperasi yang terbaru. Itu adalah faktor-faktor luaran koperasi yang kita just follow je, kita tak boleh kawal. Apa yang kita boleh kawal adalah faktor dalaman kita. Apa itu faktor dalaman? Contohnya daripada aspek sales, marketing, operational, apa lagi, financial, pengurusan pentadbiran. Itu adalah faktor-faktor kawalan yang mana koperasi boleh kawal dan kita sendiri boleh patternkan kita nak buat apa sebenarnya. So disebabkan itu ingin saya kongsikan formula yang saya jumpa sepanjang daripada PKP yang lepas sehinggalah hari ini, macam mana koperasi boleh, alhamdulillah boleh sustain dalam gelombang pandemik semasa ni. So ini adalah formula yang saya dapat, iaitu PAKUF. Kalau macam ada koperasi lain ada formula sendiri, boleh nanti kita boleh sharekan bersama. Ini yang saya nak sharekan apa yang koperasi kami buatlah. PAKUF ni adalah daripada elemen pantas, kenal pasti, ubah dan juga fokus. Tuan-tuan okey ya? Dia bila cabaran dia bila online ni macam shock sendiri je bercakap ni. Okey. Ikut. Okey, apa yang dinamakan pantas? Pantas ni, pantas membuat tindakan, pantas membuat perubahan, pantas menganalisa risiko perniagaan, pantas untuk bertindak. Saya faham kalau kata koperasi-koperasi ni kan kami memerlukan ada ALK. So ada ALK yang terdiri daripada macam tadi koperasi mana yang tadi share kan, kata adalah koperasi daripada agensi. So koperasi-koperasi ini adalah koperasi yang mempunyai ALK yang mempunyai kerja hakiki. Yang memang diorang pun memang ada komitmen sendiri dalam kerja hakiki. So dekat sinilah peranan staf pengurusan macam saya dan juga tim, dekat sinilah peranannya untuk menjadikan kita tim yang efisien. Kalau kita kata efisien, apa maksud efisien? Efisien ni adalah bekerja dengan betul, dengan cara yang betul. Itu istilah efisien sebenarnya. So dekat sinilah kita ALK dan juga pengurusan kena perlu bekerjasama untuk menjadi lebih efisien. Kalau kata kita tak sempat jumpa, kita boleh ada WhatsApp, kita ada Telegram, apa lagi kita ada, kita boleh online, Zoom, Google Meet, macam ni lah. So ada je masa terluang, kalau ada masalah kita cepat buat tindakan tu. So kita adakan perbincangan cepat-cepat. So selain daripada itu, pengurusan juga perlu pantas menenangkan tim. Maksudnya apa? Contohnya dekat koperasi kami ada staf sambilan harian, di mana staf sambilan harian ni dia datang bekerja baru ada gaji. So bila kata PKP, staf-staf yang ada dekat koperasi ni diorang dah sikit macam gelabah lah, gelisah, alamak tak dapat datang office, so kita nak kena tutup office, nanti tak dapat gaji. So kat sinilah peranan pengurusan untuk kita menenangkan tim, kita bagi tahu walaupun tak datang office, kita masih perlu ada tugasan-tugasan kita senaraikan, kita bagi deadline, kita minta pelaporan. So diorang faham dan benda ni mereka akan dapat bekerja seperti biasalah walaupun bekerja daripada rumah. So pengurusan memang perlu alert lah dengan situasi perubahan semasa. Kalau saya nak sharekan juga konsep kitaran bisnes. Mungkin ke depan sikit Puan Roha. Kita next. Okey, dekat sini ini adalah business structure yang selalu saya tekankan dekat staf koperasi, di mana mereka kena faham konsep ni. Apa dia konsep ni? Konsep ni adalah daripada pelanggan, kita memerlukan pelanggan, kita perlu cari pelanggan untuk memastikan pelanggan tu bawa masuk duit kepada syarikat. Dia bagi pendapatan kepada syarikat. Dia bagi keuntungan kepada syarikat. So apa tugas syarikat pula? Koperasi lah. Saya dah bagi tahu ni adalah syarikat ni kita tekankan kepada koperasi.
apa yang koperasi buat? Koperasi deliver produk. Koperasi deliverkan perkhidmatan. So apabila koperasi ni dia dah dapat generate income, dia dah dapat memberi keuntungan kepada koperasi, dah tentulah koperasi boleh membayar gaji, boleh memberi bonus, boleh memberi sagu hati, boleh memberi imbuhan-imbuhan lain kepada pekerja. Apa tugas pekerja? Pekerja ditugaskan untuk memberi servis yang terbaik kepada pelanggan. So pekerja ini juga perlu memastikan pelanggan ni repeat dekat koperasi. Bila kitaran ini berpusing, pelanggan ada, syarikat dapat keuntungan, syarikat dapat generate income yang lebih tinggi. So pekerja ni tidak akan terjejas daripada segi gaji. Ini apa yang kita nampak dekat-dekat luar sana, yang mana ada syarikat-syarikat yang terpaksa potong gaji pekerja, yang terpaksa tak boleh survive, yang mana kadang-kadang kena cuti tanpa gaji. Inilah sebenarnya kita perlu fahamkan dekat pekerja tu. Sebab kadang-kadang pekerja akan salahkan company. Alamak, kenapa gaji nak kena potong? Aku dah kerja ni. Contohnya macam tu. Tapi bila alhamdulillah apabila saya tekankan ni kepada staf koperasi, alhamdulillah mereka faham dan mereka tahu peranan masing-masing untuk memastikan ada customer, ada pelanggan, untuk memastikan company, untuk memastikan syarikat berkemampuan untuk membayar gaji mereka. Minta tolong Pak Roha back. Saya tak laju sangat kan? Sebab saya mengejar masa. Risau pula dah tengah hari ni. Okey, seterusnya kita pergi ke elemen yang kedua, formula yang kedua, iaitu kenal pasti. Dekat sini koperasi perlu mengkaji kembali apa operasi perniagaan yang perlu disesuaikan mengikut kesesuaian dan juga keperluan semasa pandemik ini. Kaji balik, kita tengok balik apa aktiviti-aktiviti koperasi yang kita boleh fokuskan. Kalau nampak tadi Putra Corp saya share ada lebih dalam 10 perkhidmatan, tapi masa pandemik kita fokuskan yang mana? Bukannya yang perkhidmatan yang lain tu kita nak ketepikan, tapi sekiranya pendapatan yang lain tu memberi income kepada koperasi, itu adalah satu bonus. So dekat sinilah kita perlu menganalisa keuangan dan juga aktiviti koperasi. Sekiranya koperasi-koperasi tuan yang memerlukan perkhidmatan menganalisa koperasi, IKM lah tempat yang paling terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan refer. Seperti yang saya maklumkan, koperasi kami juga terlibat dalam Miracle kan. So dekat dalam program Miracle tu ada satu slot yang memang dia menganalisa kemampuan koperasi. Kami juga dah membuat bengkel plan strategik. Ada 2-3 banyak sesi dah dengan IKM sebenarnya, dan sedikit tertangguh disebabkan pandemik ni, dan insyaAllah kami akan teruskan bengkel plan strategik tersebut. So dekat sini kita perlu kena pasti. Bila kita dah kena pasti, kita boleh fokuskanlah aktiviti apa yang kita nak buat. So seterusnya adalah formula yang ketiga, iaitu ubah. Apa yang perlu kita ubah? Ubah ni dia umpamanya macam kita struktur semula kita punya perniagaan. Kita perkemaskan, satunya kita perlu perkemaskan R&R. Saya sebut selalu R&R. R&R tu apa? Bukan rehat dan rawat R&R tu saya sebutkan adalah rules and regulation. Kita perkemaskan polisi, kita perkemaskan SOP, skim yang ada dekat koperasi kita untuk kita selaraskan dengan norma kerja baru. Contohnya polisi bekerja daripada rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu tips daripada saya nak kawal kerja kita perlu kawal dengan SOP. Nak kawal pekerja kita perlu kawal dengan polisi. Kalau kita faham konsep tu, insyaAllah koperasi kita boleh diuruskan dengan tadbir urusnya dengan baiklah. So seterusnya kita perlu ubah daripada segi apa? Daripada tadi kan staff nak bekerja daripada rumah. So koperasi perlu menyediakan kemudahan-kemudahan seperti laptop, allowance internet, lepas tu printer ataupun semua peralatan yang boleh digunakan semasa mereka BDR lah. Tak nak pula nanti koperasi tak sediakan alatan tersebut. Lepas tu kita kata pula alamak staff tak efisien, tak produktif. Tak boleh lah. So kita kena ambil peduli apa keperluan staff sepatutnya lah.
So seterusnya kita ubah jenis perniagaan. Kalau kita faham ada juga koperasi yang menjalankan perniagaan daripada segi pelancongan, daripada wedding planner, perancang perkahwinan, pusat tuition, bilik-bilik seminar. Ada juga koperasi yang menjual kelengkapan barang haji dan umrah. Yang ni memang saya faham memang sangat terkesan dan kita perlu ubah jenis perniagaan ni. Saya banyak lihat yang mereka yang koperasi-koperasi terkesan ni, mereka ubah jenis perniagaan dengan menjual makanan, menjual pakaian ataupun alat-alat disinfeksi ikut peredaran semasa sekarang lah. Satu cerita yang saya nak sharekan masa PKP tahun lepas, di mana masa tu memang terkesan dan ada kenalan saya ni, dia keluarkan produk polish kereta. Tahu kan polish kereta? Yang nak kilat-kilatkan kereta. So masa PKP yang lepas kan banyak car wash tutup. So dia jual benda tu, yang membelinya dah tentulah lelaki-lelaki, para-para jejaka yang duduk dekat rumah yang dah tak tahu nak buat apa kan. Kan masa PKP yang lepas kan kita takut nak keluar. Saya sendiri pun memang tak keluar lah daripada rumah. So apa yang dia buat, dia duduk tengok handphone, dia cari apa benda barang, tiap hari ada dia yang datang. So apa yang kenalan saya buat ni, dia jual polish kereta. Memang masa tu meningkat dia punya sale. Dia pun harga saya tak ingat dia punya brand, tapi harga lebih kurang dalam 60 lebih 70 macam tu lah polish kereta yang DIY, yang orang senang je nak guna sendiri. Tu dia mengambil peluang-peluang lah, dia nampak je ada peluang, dia terus ubah dia punya perniagaan. So yang selain daripada tu, apa lagi yang perlu kita ubah? Kaedah jualan tuan-tuan dan puan-puan. Cara membuat sale. Yang ini saya kenalkan sebagai highway digital. Apa maksud highway digital? Maksudnya dekat mana tumpuan orang ramai sekarang? Boleh type lah dekat chat. Saya nak tahu dekat mana tumpuan orang ramai sekarang. Dekat shopping mall? Tak adanya. Diorang dah tak berani nak pergi shopping mall. Tumpuan orang ramai sekarang ni, diorang duduk rumah memang pegang handphone. Dekat vaksin center, betul, alhamdulillah siapa yang dah dapat. Saya masih lagi menunggu ni sebenarnya. Okey, tumpuan orang ramai sekarang di platform digital. Itulah dipanggil highway digital. Dekat FB, dekat IG, dekat TikTok. Jangan kata TikTok tu asyik berjoget-joget je kan. Tak, dia sebenarnya banyak yang boleh membuat sale kat situ. Lepas tu dekat Telegram, sekarang ni ada Clubhouse. Saya pun Clubhouse ni saya baru tahu minggu lepas ni. Yang tu kita boleh explore lah. So kita ubah daripada offline kepada online. Koperasi kena ada website, koperasi kena ada e-commerce, buat e-dagang, Shopee, apa lagi, Foodpanda, GrabFood. Yang tu memang kita kena ubah lah. Kita kena ubah cara kita membuat sale tu. Okey, yang terakhir sekali. Ni formula terakhir daripada saya. Tapi kalau ada penambahan formula lain nanti bolehlah IKM jemput saya sekali lagi. Okey, bergurau tuan-tuan dan puan-puan, dah tengah hari ni dah penat dah. Okey, ini adalah formula yang terakhir, iaitu fokus. Bila kita dah kenal pasti, kita dah pantas bertindak ni tadi. Kita dah kenal pasti, kita dah tahu apa yang nak diubah. Kita terus gerak dan kita fokus. Kita buat je apa yang kita dah strategikan tadi. Jangan tunggu lama. So kita fokus je. Dia cuba bayangkan macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita bayangkan kita masuk satu terowong yang gelap ni, walaupun permulaan dia tu gelap, duk meraba-raba nak pergi ke depan ni, lepas tu dekat hujung tu kita nampak cahaya. So yang itulah yang kita fokuskan, cahaya satu tu yang kita fokuskan. Dahlah kita masuk terowong yang gelap kan. Walaupun meraba, merangkak, jatuh, kita kena bangun balik. Jatuh, kita bangun balik. Itu kalau semasa kita bergerak, aktiviti perniagaan koperasi semasa kita nak buat semua tu, sekiranya ada kepincangan, sekiranya ada perkara yang nak ditambah baik, yang itulah proses. Apabila kita katakan proses ni adalah satu perkara yang bukan kita nak fokus hari ni, kita nak dapat result hari ni. Kita nak buat hari ni, kita nak dapat result hari ni. Tak. So ini adalah namanya proses. Dia memang mungkin akan mengambil masa yang lama, tapi kita boleh ke arah itulah. So saya cepat sikit sebab ni saya takut masa tu drag. Boleh ya Puan Roha ya? Okey, apabila kita dah buat semua ni, apa yang perlu kita fokuskan, kita perlu tengok balik
kita cuba gunakan formula yang saya ada ni, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah baik daripada formula saya ni. Ini adalah sekadar perkongsian apa yang koperasi kami buat. Apa koperasi lain, dia punya cara koperasi tu berlainan. So ini apa yang saya nak kongsikan sajalah. So biasanya kalau kita sedikit perkongsian, bila kata ada masalah, selalunya saya ubah masalah tu kepada situasi. Saya tak guna perkataan masalah. Bila kita kata masalah ni, kita akan rasa macam beratnya kat kepala ni. Cuba bayangkan kalau kita cakap kita ada masalah ni, macam mana kita nak hadapi masalah. Kan berat nak fikir. Tapi saya selalu tukar kepada situasi. Apabila kita kata perkataan situasi, situasi tu lebih mesra telinga nak dengar. So bila kata daripada masalah kepada situasi, so cakap kita ada situasi ni, so kita perlu tengok situasi ni macam mana, kita fokuskan, kita strategikan situasi tu, kita nak buat apa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh sama-sama bergerak untuk memastikan aktiviti perniagaan koperasi sustain semasa pandemik ni. Saya tahu bukan senang ya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan, semua koperasi dan usahawan perlu ada pemikiran yang positif dan jangan mudah putus asa dalam mendepani cabaran sepanjang pandemik ni. Ingat satu je, tenang pasti menang. Itu selalu saya tekankan. Kalau kita apa-apa situasi yang kita hadapi, dalam kita keadaan bertenang, insyaAllah kita pasti menang tuan-tuan dan puan-puan. So saya rasa ini sahaja perkongsian saya pada hari ini, Puan Roha. Saya buka sekiranya sebab saya yakin dekat dalam ni banyak lagi koperasi-koperasi lama, yang otai-otai lama, yang lebih banyak berpengalaman, yang mungkin boleh sama-sama berkongsi cerita koperasi ataupun kejayaan koperasi ataupun ada apa-apa yang perlu dikongsikan lah. Saya bukalah. Boleh buka ya Puan Roha ya? Boleh juga tulis dekat chat kalau ada. Okey, kita buka soalan, 1-2 soalan kalau sesiapa yang nak bertanya dengan koperasi. Mungkin Puan Suzita boleh jawab. Okey, tuan-tuan dan puan ada sebarang soalan yang nak ditanyakan tentang koperasi Putra Corp? Kita masih ada masa lagi Walaupun dalam jadual kita mungkin letak pukul 11, tapi biasanya program hari ni, program Maskop ni biasa habis pukul 1. Jadi kita walaupun dalam jadual pukul 11 sebab tadi ada dah direct masa, kita ada sedikit masa lagi. Mungkin boleh 1-2 soalan kalau ada daripada mana-mana peserta yang nak bertanya. Suzita. Okey Datuk. Okey, saya nak tanya, koperasi Puan ni ada tak skim pinjaman perumahan? Skim pinjaman perumahan. Untuk koperasi kami buat masa sekarang ni kami buka hanya untuk pembiayaan peribadi saja. Itu pun untuk anggota koperasi lah. Okey. Cuma gini kami sedang ada projek tu dekat dengan Dengkel 1168 unit. Okey. Sasaran kita memanglah daripada kaitan kerajaan sekitar Putrajaya. So kalau kita boleh berkooperasi dengan koperasi Puan untuk jadi marketing agent ataupun kalau boleh memberikan loan, tapi loan peribadi tu takat 100,000 ya. Ya, 100,000. Okay. Tapi kalau mereka ada tanah sendiri di mana-mana saja, kita boleh bangunkan sekitar untuk banglo dalam 100,000, 105,000 kita boleh buat lah. Kami buat sekarang di Johor 3,008 unit, tapi kita bermasalah kerana kegagalan, kesusahan untuk dapatkan pembiayaan perumahan. Jadi kita nak beralih kepada koperasi. So soalan satu. Yang kedua, kita ada bangunan sendiri sekarang. Saya ada bangunan di Wisma Kupama di Bandar Tun Razak. Kita ada 3 blok bangunan. Sebelum ni kita tak kisah sangat sebab sebelum pandemik ni ingat kita nak buat wedding hall, kita nak buat pusat latihan, kita nak buat hotel butik. Tapi bila jadi pandemik ni dekat 2 tahun, kita betul duduk juga. Saya tak tahu bangunan tu boleh tahan tak boleh tahan lagi, saya tak tahulah macam mana kan. Cuma saya offer lah. Puan ada pengalaman, saya tengok ada kedai selepas nikah dan sebagainya. So kalau boleh kita nak share pengalaman tu, kami boleh dari segi sewa bangunan tak payah-payah, tak apa. So kita boleh buat dalam bentuk perkongsian perniagaan. Kita ada 3 blok yang kosong. Kalau sewa pun 1 unit pun dekat
5,000, 6,000 juga. Itu Betul. sebelah dengan Ramli Burger, ya. Oh, okey. Ramli Burger. Dulu Wisma Malis, koperasi juga. Sekarang kita dah ambil alih. Kita dah beli bangunan tu. So, jadi kalau boleh kita bekerjasama, saya dua benda tu lah. Satu, dia kontak perumahan ni kalau Puan Property Puan boleh bantu untuk dapatkan pembeli. Kalau ada pembiayaan lagi bagus. So, yang kedua ialah itulah pengalaman. Saya ada tengok tadi ada kedai sepanika dan sebagainya. Kita dah cuba buat restoran lah. Kita tutup, tak berjalan bila pandemik ni. Dalam jadi tukang masak, staf makan sendiri je. So saya tutup, tapi saya bayar bangunan kita sendiri, tak boleh bayar sewa kan. Kalau bayar sewa, tak juga. So itu sajalah dua perkara yang biasa kita boleh bincang lah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Menarik cadangan untuk bekerjasama tu. Kami mengalu-alukan lah Datuk, kalau nanti saya boleh sharekan talian telefon untuk kita hubungi. Terima kasih Datuk. Mungkin Puan nak sharekan nombor talian yang mudah dihubungi, telefon koperasi ke kalau tak banyak nombor handphone kan? Nanti saya sharekan dia. Terus. Tak apa, nanti ke WhatsApp, nanti mungkin ada peserta yang nak bertanya tentang koperasi, mungkin Cik Samsul nanti akan sharekan nombor telefon Puan Suzita dalam grup WhatsApp kot. Boleh Cik Samsul? Boleh. Boleh. Tapi saya sharekan hotline. Ada satu lagi ke soalan nak tanya daripada mana-mana koperasi? Last. Baca ada macam Ada soalan? Saya nampak tadi ada koperasi daripada Seri Cedeng kampung saya kat Banting. Teringat sebabnya dah setahun lebih tak balik ni, walaupun dekat sebelah je, tak boleh rentas. terus kau balik. Atau kau mungkin kau balik. Dapat vaksin insyaAllah, kalau vaksin, orang tua pun dah dapat vaksin, bolehlah. InsyaAllah vaksin tu sampai nak diwajibkan kan, jadi insyaAllah yang menunggu pilihan tu akan dapat insyaAllah. Saya pun baru satu dos vaksin belum yang kedua lagi. Jadi kita Saya pun lama dah tak jumpa Sengok Ceding, dulu aja datang, sekarang ni tak jumpa dah. Oh. Datuk tadi koperasi mana Datuk? Saya Kopama. Pama. Saya masih mempertahankan koperasi alumni maktab kerjasama lah dalam KM, tapi kita dah ni lagi banyak pengalaman ni saya ni. Kita mohon tukar pada 2019 koperasi Perumahan Awam Malaysia Berhad. Tapi saya masih sayang dengan koperasi alumni NKM lah. Okey. Pasal kita bermula dari sana. Yelah, faham. Ada ke? Kalau tak ada pun bolehlah nanti kontak-kontak saya pun okey tu dekat hotline tu. Sebagai penutup ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan jurutaan terima kasih kepada pihak IKM yang sudi menjemput dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman yang tak seberapa ini untuk hari ini. Saya percaya dekat dalam grup ni banyak lagi koperasi-koperasi yang lebih berpengalaman, yang pendapatannya lebih berjuta-juta sebenarnya. Itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Saya juga mengambil kesempatan nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusan Perbadanan Putrajaya, kepada anggota-anggota Putracorp yang sentiasa menyokong aktiviti-aktiviti koperasi bermula daripada awal penubuhan koperasi sehinggalah sekarang. Akhir kata tuan-tuan dan puan-puan, saya memohon maaf sekiranya ada keterlanjuran bicara saya pada hari inilah. Nanti boleh Puan Rohan nanti sharekan mana saya jemput untuk follow IG, untuk kami punya FB, dan juga boleh pergi ke portal kami www.putracorp.com. Kat situ insyaAllah ada macam-macam info berkaitan dengan koperasi kami lah. Terima kasih Puan Roha.